Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi kita akan bincang soalan kuis yang saya beri pada student saya. Okey, kamu boleh nampak soalan ni? Kamu dah siap dengan kertas? Boleh salin soalan ni. Salin dia punya equation. Salin ringkas-ringkas segala. Tengok saya tulis kat sini boleh bincang. Boleh juga tulis kat sini. Okey, equation dia CR2O7 2 minus plus SO3 2 minus becomes CR3 plus SO4 2 minus. So based on this, ini redox equation. So based on the redox equation, sebab dia ada yang question. Ada dua-dua. Based on the redox equation, you label oxidation number. Number for the underlying element. Underlying element atau atom. CR ni apa oxidation number dia? S apa oxidation number dia? CR sini dalam CR3 plus ni apa oxidation number? Dan S dalam SO4 2 minus apa oxidation number? Boleh ke? Faham ke soalan? Boleh? Boleh. Okay, semua siap So apa oxidation number dalam dichromate CR2O7 2 minus CR dalam dichromate CR2O7. CR2O7 2 minus. CR ni apa oxidation number dia? Macam mana kita nak cari? Anybody? Dah jumpa dah? Dah boleh buat tak? Siapa yang tak ada tadi? Siti Zulaika dah masuk? Dah, madam. Zulaika. Nur Almuni Aisyah? Dah masuk, madam. Dah. Okay. Semua dah ada. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, sebab sini ada dua. Oxidation number for chromium kita katakan sebagai X. So, dia ada dua. So, 2X lah kan. 2X plus 7 kali oksigen ni tolak 2. Bukan tolak yang tolak 2 ni. Tolak 2 ni adalah charge of the ion. Oxidation state for oxygen pun tolak 2 kat dalam ni. Tak ditunjukkan di sini lah. Oksigen biasanya oxidation state dia minus 2. So tolak 2 ada 7. Sama dengan the whole thing charge of the ion negative 2. So 2x adalah negative 2 plus 7 kali 2, 14 Ini tolak 14 bawa pergi ke kanan, dia jadi plus 14. So
So dia jadi plus 12 kan. So X adalah plus 12 bahagi 2. So jadi plus 6. Okey, boleh? Boleh. Boleh ya. So kita tulis kat sini. So kromium ni adalah plus 6. Okey. Kemudian kita tengok pula untuk kat sini kromium sini adalah bila dia single ion macam ni, monoatomic ion, Cr3+, so oxidation number dia adalah plus 3 lah sini plus 3. Okay, untuk SO3 2 minus, ini saya padam. Ambil ruang ni. Dia padam the whole thing. Nampak. Okay, SO3 2 minus, saya tulis formula dia. So apa oxidation number untuk S tu? Ini berdi? Apa yang dia dapat? Siti Zulaika, kau dapat dah? Sekejap. SO3 2 minus. 2 minus kan? Jadikan oxidation state for S ni, kita kena change to S sebagai X. So X plus 3 kali oksigen tolak 2. Sama dengan charge the whole thing ion. Whole ion ni charge dia tolak 2. That. Kan? So X adalah tolak 2. Okay, yang ini ni tolak kira dia 6. Tolak 6. Tolak 6 bawa ke kanan. Jadi tolak 2 plus 6. So dia jadi plus 4. Betul tak? Sudah rasa? Betul dah. Betul. Okay. Tentu cara cari oxidation. Plus 4. Saya start sini. Okay. Untuk SO4 2 minus. SO4 apa pula? SO4 saya padam sikit saya tambah ni. Tak apalah. Besok ni. Bahagi. SO4 2 minus. Okay. So X plus dengan 4 kali tolak 2 adalah tolak 2. Okay. So X adalah tolak 2. 6. Campur. Ni 4 kali 2, 8 kan? 4 kali 2, 8. Tolak 8 ni belah kiri. Duduk belah kanan plus 8. So dia jadi plus 6. 6. Okey. Plus 6. Plus 6. Letak sini. Alhamdulillah. Plus 6. Okay. So, dia dah buat oxidation number. Oxidation number, oxidation state ni. Maksud dia kamu kena cari dalam tu. Bukan kita tengok nilai charge tu bukan charge ion. Pasal dalam tu atom-atom atau elemen-elemen ni apakah oxidation state dia. Dalam pembentukan ion ni. Okay. So then manakah proses tu? What's the process yang occur? Proses tu maksudnya whether it's oxidation or reduction. Oh, reduction dia tanya. Proses ni apa? Reduction. Proses apa? Okay, kita tengok dulu Jadi nak tunjuk proses, kamu buat anak panah macam ni. Daripada kiri ke kanan. Maksudnya Cr2O7 2 minus when it becomes Cr3 plus. So proses ni apa? So, untuk kita tahu, kita tengok oxidation state dia. Kalau oxidation state untuk kromium ni daripada plus 6 jadi plus 3.
Sebab oxidation number dia berkurang. Decreasing in oxidation number. So the process will be Habil, cuba what's the process? Kalau oxidation number dia berkurang. Plastik jadi plus 3. Apa proses tu? Oxidation ke reduction? Habis ada? Habis tak nak jawab. Okay, kita kasih orang lain. Anybody? Reduction. 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 Bila mana oxidation number berkurang, the process is called reduction. Ada tu cara saya nak erase semua. Boleh, satu-satu. Okay, reduction. Jadi ini adalah reduction. Reduction. Bila mana when reduction adalah reduction process adalah apabila when oxidation number decreases. Nampak daripada plastik jadi plus 3. Jadi plastik plus 3 tu maksudnya oxidation number berkurang lah, dia kurang positif. Kurang positif. Maksudnya oxidation number berkurang atau become more negative. Itu maksudnya reduction. Okay, boleh faham ke? When oxidation number decreases, become less positive or more negative. Less positive or more negative. Negative. That is oxidation, reduction process. When oxidation number berkurang. Nampak kan? Plus 6 jadi plus 3. Less positive or more negative, that is reduction. That is reduction. Okay. So the opposite is oxidation. Oxidation process is when oxidation number increases. Sebenarnya di sini adalah nampak kan? From plus 4 become plus 6. So ini proses ni adalah oxidation. Oxidation occur here. Okay. Oxidation increase, okay. Contohnya from plus 4 become plus 6. Oxidation number more positive. Become more positive atau less negative. Less negative. That is oxidation. Faham kan? Faham. Okay, so which one is the agent? Misalnya, label the oxidizing agent and reducing agent. Aisyah, mana dia oxidizing agent? CR2 You tak boleh ke kata CR2O72 negatif? you kena cakap the whole thing. The whole thing. Jangan cakap CR saja. Dia cakap dichromate ion, CR2O7
since dia undergo reduction, so dia sebagai agent for SO32 minus to undergo oxidation. Dia sebagai oxidizing agent. Dia menyebabkan SO32 minus undergo oxidation. Yang agentnya adalah dichromate. SO32 minus undergo oxidation, okay. So agent yang menyebabkan SO32 minus undergo oxidation is Cr2O7 2 minus ni. Dichromate ion. Okay, so saya tulis kat sini, kat bawah ni. So oxidizing agent. Kita tengok dekat reactant, jangan tengok produk. Oxidizing agent adalah Cr2O7 2 minus. Reducing agent adalah SO3 2 minus. SO3 2 minus. Reducing agent adalah SO3 2 minus. Okay. SO3 2 minus undergo oxidation, so it becomes reducing agent for Cr2O7 2 minus to undergo reduction. SO3 2 minus ni dia sebagai agent, reducing agent untuk dichromate ion to undergo reduction. Dichromate ion undergo reduction. So siapa agent yang menyebabkan dichromate ion undergo reduction? It's SO3 2 minus lah. So kalau dia undergo oxidation, dia sebagai reducing agent. Kalau dia ni undergo dichromate undergo reduction, so dia sebagai oxidizing agent. Macam tu Okey, madam. Semua boleh faham? Semua faham kan? Faham. Jangan silap lah. Agent tu jangan ambil, ramai juga yang dia silap duk ambil agent tu di bahagian belakang ni. Produk mana boleh. Agent-agent yang sinar baras dia daripada kiri ke kanan. Jadi agent-agent yang menyebabkan sinar baras tu adalah yang belah kiri. Sebagai reactant tu. Agent-agent tu adalah reactant. Sebab reaction dia kiri ke kanan. Sinar baras berlaku, dichromate ion, sinar baras dengan SO3 2 minus. Jadi agent dia sebelah kiri lah. Okay, then kita balancekan equation. Kita balancekan equation dalam acidic medium. Boleh tak? Cuba. Dah, buat cepat. Lagi tak saya tanya. Cepat kan? Saya nak padam dah. Tak boleh. Okey, dah. Semua mesti buat Jangan ingat kamu rasa kamu tahu dah. Kamu buat. Ini sebagai juga latihan untuk kamu. Walaupun tak ada periksa dah. Ada UPS. Tapi masih ada UPS tu, test lah untuk kamu. Ambil markah. Tapi ini juga untuk supaya kamu lebih mahir lah. Siap untuk kamu di SDS nanti. Bila masuk SDS nanti kamu dah tak payah worry dah. Kamu dah memang pandai dah tentang ni. Tak payah nak struggle baru nak faham. Perjalanan kamu jauh lagi. Banyak lagi peperiksaan yang akan kamu temui. Yang pentingnya di SDS tu masa pendek. Jadi kamu kena make sure kamu dah dapat konsep tu dari sekarang. Mesti kukuh. Nak bersaing dengan student-student yang pandai-pandai yang baru masuk tu. Yang pandai. Okey. Dah boleh dah? Cuba dah. So, macam mana kita nak buat first step dia? Pilih dulu. Equation ini. Plus SO3 minus. Masukkan
Kita besar sikit ni. Kamu nampak the whole screen tak? Nampak. PR PR 3 plus SO4 minus. Okay, first step nak buat apa? Tell me. Kita buat slow-slow tak apa. Mula-mula kita Kena separate. separate atau you split. You split. Ya? Kamu split kan? Okay, kamu split kan equation ni into two half equation. First step you will split two half equation. And then CR 2 minus akan jadi CR 3 plus. Sekejap saya baru baca adjust ni. Yang mana sesuai. Saya tengok ni. Manakala SO3 2 minus akan jadi SO4 2 minus. Okey, kita splitkan. Chromium jadi chromium. Chromium dichromate jadi chromium Cr3 plus. Sulfide ni jadi sulfate. SO3 2 minus jadi SO4 2 minus. Okey, kemudian kita balancekan. Oksigen, hidrogen. Kita balancekan other atom. Kita balancekan other than oxygen and hydrogen. Ya, kita balancekan other dulu. Iaitu chromium tu lah. Ya. Chromium tu kita balancekan. Ya. Jadi jangan salin balik. Kita buat je dekat situ. Okay, jadi chromium sini ada 2. Kita letak stoichiometric coefficient. Tak payah salin balik. Buat sekali je. Contoh, sulfur. Okey, sulfur dah balance kiri dengan kanan. Okey. So, next kita balancekan. Oksigen. Balancekan oksigen dengan tambah H2O. Okay, O sini ada 7. So, tambah 7 H2O. 7 H2O. Okay, untuk satu O yang tak balance, kena tambah 1 H2O. Ada 7O needed belah kanan dan dia tak ada oksigen. Jadi kita tambah air. Sebab air tu ada O, 1O. So 7O, 7 H2O. Okay, boleh. Kemudian sebelah sini O ada 3, sini ada O ada 4. So tambah Dekat 3 tu. Tambah 1 H2O. 1 H2O. Okay, tambah 1 saja. 1 H2O. Okay. Kemudian yang keempat kita balancekan H. Hidrogen. Balancekan H dengan tambah H plus. Tambah H plus. Balancekan H dengan tambah H plus. Okey, kita tengok. Sini belah untuk sebelah sini yang half equation yang belah kiri ni. Okey. Dia belah kanannya tu ada 7 kali 2 14. 14 H2O. 7 kali 2 14 H, sorry. 7 kali 2 14 . So
So 14H, kita kena tambah 14H plus. H plus. Ya. Sebab belah sini, belah dikromit ni tak ada langsung H. Okay, jadi kita kena tambah nak bagi balance, kita kena tambah 14H plus lah. Balancekan H dengan tambah H plus. Sebab ada 14H belah kanan. Okay, jadi kena tambah 14H plus sebelah kiri. Okay, sebelah sini pula H dia ada 2 kan. Sulfate tak ada langsung H, so you tambah 2H plus. H plus. Tambah 2H plus. Okay. So dah balance lah. Sekarang ni semua atom. Other atom dah, oksigen dah, hidrogen dah. Okay, next step adalah kita balancekan. Balancekan apa? Charge. Charge. Charge dengan kita tambah elektron. Nilai elektron negatif. 1 elektron, 1 negatif. Okay. Okay, jadi untuk kita nak balancekan charge ni, nak tambah elektron, kita kena jumlahkan dulu charge lah. Tengok kiri kanan tu berapa charge dia. Dia balance ke tak. Okey, tengok. Okey, ini dichromate dia ada tolak 2. H plus ni ada 14. So dia ada 14 H plus lah. Kan? Jadi jumlahnya jadi berapa? Plus 12 lah. 12. Tolak 2 campur dengan 14 plus 12. Okay, so plus 12. Okay, belah kanan dichromate, chromium ion ni, chromium 3 plus ni ada 2. So satu chromium 3 plus, satu charge plus 3 plus, oxygen dia plus 3. Ada 2, so 6 lah. Plus 6. Air kosong. Kosong. The way to balance kan, kamu tengok yang mana nilai oxidation state dia tu atau nilai charge dia tu lebih kecil. Tengok yang mana lebih kecil. Positif 6. Plus 6 dengan plus 12. Plus 6 lebih kecil. Okay. Jadi kita kena jadikan macam ini yang kecil tu iaitu plus 6. Plus 12 ni kena kecilkan sampai jadi plus 6. Dengan kita tambah elektron pada side yang charge dia plus 12 ni. Jadi kita kena tambah berapa? Berapa elektron nak kena tambah? Tambah 6. Tambah 6 elektron ni. Kita tambah 6 elektron. Sebab bila tambah 6 elektron, jadi tolak 6 kan. Jadi plus 12 tolak 6, so dia jadi plus 6. Maka dengan itu samalah. Sekarang sama. Okey, boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, kita kira pula belah sini. Okay, belah sini, ini berapa? SO3 tolak 2 kan? Okay, sebelah sini, ini tolak 2 dan plus 2. H plus ada 2 ni plus 2. So maksudnya jumlahnya jadi kosong. Kosong dengan tolak 2 mana yang lebih kecil? Kita tengok yang kecil. Kita tengok yang kecil. Yang lebih negatif atau kurang positif. Mana tolak 2 dengan kosong mana lebih kecil? Negatif 2. Negatif 2. So yang ni yang kecil. Tengok yang kecil. Yang kecil. So tolak 2. Jadi kita nak jadikan macam tolak 2. Sama iaitu nilai dia kita nak jadikan dia tolak 2. Jadi oksigen ni macam mana kita nak oksigen pula. Kosong ni kita akan jadikan tolak 2 sekiranya kamu tambah 2 elektron. Tambah 2 elektron. Jadi tambah 2 elektron dia akan jadi tolak 2. So kosong tolak 2, tolak 2. Semua boleh follow Boleh. Okay. So sekarang kita dah dapatlah elektron yang kita tambah untuk balancekan charge.
Okay, dari balance kita dah dapat dah. Dia plus 6 belah sini, plus 2. Make sure elektron tu dia ada belah kiri dengan belah kanan. Maksudnya ada elektron yang masuk, ada elektron yang keluar. Jangan dua-dua belah kiri half equation tu. Atau dua-dua belah kanan half equation. Mesti ada yang belah kiri dan ada belah kanan pada half equation. Ada elektron yang masuk, ada elektron yang keluar. Okay, so next step adalah Buang elektron. kita balancekan elektron tu. Balancekan elektron. Dengan kamu buat apa? Samakan dua-dua elektron. Dengan you multiply. Darab. Samakan elektron dengan you darab. Okay. You nak darab berapa? Okay, ini, ini ada 6. Darab 2. 6. Ini 6. Ini ada 2. So darab yang mana? Nak kena darab berapa? Nak bagi sama elektron sekarang. Darab 2. Darab 2 kat mana? Dekat 6 darab 2 kat semua. Darab yang SO3 2 minus SO4 2 minus lah yang sebelah sini. Half equation yang belah kanan ni. Yang kedua. Kamu kena darab dia ni dengan kamu kena darab dia dengan 3. Kamu kena darab ni dengan 3. Nah, 2 kali 3 baru jadi 6. Ini 6. Kiri diachromate 6 elektron. Jadi SO4 2 minus pun kena keluarkan 6 elektron. Bersama dengan SO4 2 minus. Equation yang belah kanan. Bagi sulfide kepada sulfate ion ni. Dia kena darab 3 supaya jadi 6. Faham tak? Bukan darab 2, darab 3. Supaya jadi 6. Boleh? Boleh. Nah, jangan silap tu Okey. So sekarang saya padamkan yang ini, nak tinggalkan yang tu. Okey, jadi bila you darab dia tak boleh padam. Bila you darab, kita tulis baliklah. Baru kita tulis combinekan equation tu. Kita kena tulis sekali lagi supaya kita dapat equation, the whole equation lah. Tadi saya tak salin balik maksudnya. Saya buat atas tu je, saya beri atas satu equation, half equation. Sekarang baru saya nak combine, jadi saya kena tulis semula equation. Lepas kita dah balance semua, dah siap, kita combine lah So the next step, nombor 7 adalah you combine equation into full equation. Jadi saya darab dengan combine tu sekali saya nak cepat. Tapi you kena berhati-hati bila kamu mendarab dan combine sekali. Okay, jadi diachromate ni kita tak buat apa-apa, kita salin. Sekejap. So CR 2O7 2 minus plus dengan 14 H plus. Okay, elektron kita dah matikan bila elektron tu dah sama, sebelah kiri dan belah kanan ni akan dimatikan. Okay, so elektron saya tak salin dah. Plus dengan, okay, ni sekarang kita nak mendarab SO3 SO3 2 minus plus 3 H2O. Okay. Sebab equation ni tak ruang ni tak muat, jadi saya buat ke bawah yang sebelah kanan. 2 CR 3 plus 7 H2O plus 3
SO4 2 minus plus 3 kali 2 6. 6 H plus. Dia nampak tak? Okey. Lepas tu, okey, sekarang ni maksudnya saya dah combine kiri plus kiri, kanan plus kanan half equation tu dan saya dah kali dengan multiply sekali. Kemudian kita buat inspection lah last kali. Step akhir mesti buat inspection. Kita buat inspection ya. Tadi 7 adalah you combine. 8 adalah inspection. Okay. Untuk buat inspection, itu maksudnya kita ada dia punya nak panah tak ada. Sini dia nampak. Okey. Kamu nampak pointer dia? Okey, kita kirakan CR. Tengok balance tak? Inspection tu maksudnya you balancekan kiri dan kanan. CR ada 2, so CR ada 2. Okey, balance. Okey, oksigen. Oksigen ada 7. Okey, sebelum tu ada tak kita nak potong? Oh, ada, boleh. Kita potong dulu. Kita potong dulu baru kita buat inspection. Kita simplify dulu. Sorry ya. Kita simplify. Jadi di sini saya nampak ada air belah kiri dan belah kanan. Jadi kita kena kecilkan. Jadi air ni tak mau belah sini. Yang kecil ni bawa pergi belah kanan. So 7 tolak dengan 3 dia jadi 5 H2O. 5 H2O. H plus. Okay, ini H plus. Sebab ni adalah belah kiri ada 14 H plus. So 6 H plus tu bawa belah kiri dia akan ditolak. 14 tolak 6. Berapa 14 tolak 6? Tinggal 8. 8. 8. 8. So 8 H plus. Ada lagi tak? Tolak. Tak ada. Okey. So sekarang saya kena salin balik. Ataupun saya balancekan dekat sini saja. Kamu nampak tak? Ni dia bukan jadi 4 H2O ke? Mana? Yang 7 H2O tolak 7 tolak 3 4. 7 tolak dengan 3. Ya. Betul lah. 4 lah kan? Sorry. Silap. 4 bukan 5. 7 tolak 3, 4. Okay, sorry. Silap. 4. 4. 4 H2O. Okay. Okay, sekarang saya kalau you ada ruang, you salin balik elok-elok lah. Takut confuse Tapi sini saya tak ada ruang lah. Okay, jadi saya balance dekat yang saya potong ni. Tengok saya balance. Nampak tak? Kita buat inspection dekat situ. CR 2. Okay, 2 CR. Oksigen ada 7. Okay, sini 3 kali 3, 9. 9 campur 7, 16 kan? Okay, 16 oksigen. Sini ada berapa? 4. 3 kali 4, 12. 12 campur 4, 16. Boleh? Jadi oksigen dah balance. Okay, hidrogen ada 8. 4 kali 2, 8. Okay. Sulfur 3. Kan nampak 3 pun 3. Jadi balance lah. Jadi equation ni 1 CR2. Jadi saya boleh tulis kat atas balik ni. Equation yang sebenarnya. Jadi CR2O7 2 minus plus 8 H plus 8 H plus 8 H plus.
Jadi saya tulis equation yang sebenarnya. Jadi CR2O72 minus plus 8H plus 8H plus plus 3 SO32 minus, okay, menjadi 2 CR3 plus plus 4H2O 4H2O plus 3 SO4. SO2 Yes. minus. Ni question dia boleh nampak kan? So, ini Boleh. okey, boleh. Kemudian kita tulis kat sini. Kita tulis sampingan. Dia tak nampak. So, salin balik. Apa dia punya answer dia tadi? CR 207 2 minus plus dengan berapa tadi? 3 3 SO3 2 minus. SO3 2 minus. minus plus 8H 8H plus plus. plus menjadi 2 CRT plus 2 CR 3 plus plus 4H2O. berapa air? 4 H2O. 4H2O dan berapa 3 SO4 tu minus? 3. SO4 minus. Okey, boleh. Boleh. Dia tak boleh nak kecilkan. Dia kecilkan dia tak akan nampak. Dia tak nampak. Okey, saya harap kamu boleh follow lah. Boleh follow tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okey. Okey, kemudian dia dapat the equation. Okey, bila you buat equation each time kalau kamu nak buat equation tu, make sure you write dia punya space dia. Ini equals jangan lupa tulis dia punya space dia. Equals ini adalah liquid, ini adalah ion, semua tu aqueous. Kalau CO2 gas lah, kalau kata oksigen ke gas lah, O2, CO2. Okay. Kalau air mesti liquid. Ion-ion lain tu aqueous. Okey. Boleh buat ni tak? Panjang sikit. Kamu snap dulu dia punya soalan dekat phone. Bagi masa kamu snap soalan. Lepas sambil tu kita buat. Okay, snap dulu soalan. Dah Akan kecilkan. Susah kadang whiteboard ni besar. Ada ke cara saya boleh padam serentak?
Okey, cuba kira dulu cari dia punya apa. Dia bagi math, maksud cari mol. Dia cakap equation, perlu balance tak equation tu. Tuliskan data-data yang diberi di soalan tu pada equation tu. Senang kamu nak kira. Kamu boleh nampak apa data-data yang diberi tu. Tak payah nak baca soalan 2-3 kali. You tuliskan pada equation. Apa math. Ni. Kita tengok. Okay. Kamu buat dah? Kamu dapat dah? Apa jawapan dia? Saya boleh buat tak? Balance tak baik equation dah? Okay. Okay, mula-mula tulis dia punya equation I2 O5 iodine 5 oxide iodine 5 oxide bukan iodine 5 oxide I2O5 plus carbon monoxide. Kita tulis kecil lah saya nak buat ringkasan ni kepada carbon dioxide dan iodine. Okey. 80 gram. Kita tuliskan dekat soalan apa data-data dia. Senang kita nak tengok. Lagi peniraan dia. 80 gram. React with 28 gram carbon monoxide. 28 gram. Okey, itu data dia. Itu soalan dia. So, balancekan the above equation. Determine the limiting factor. Okay. Okay, jadi equation ni nampak I2, I2. Okay. I dah balance. Oksigen ini ada 5, 1. Ini 2 saja. Karbon 1. Macam mana nak balance dia? Karbon sini 1, 1. Kalau kita tukar, ini oksigen ada 5. 6. Kalau kita bubuh 3 kat sini, kan? Kalau 3 kali 2, 6. Nanti karbon ni ubah, nanti oksigen ubah pula. Nanti bolehkah kamu balancekan dia? Ada yang dah dapat tak? Boleh dapat tak? Senyap dah. Tak berani lah. Ada tak? Boleh dapat tak equation ni? Boleh balance tak? Ini tadi. Tak boleh Give up. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak. Tak boleh. Mengaku sajalah. Tak dapat kan? Ada yang boleh tak?
Tak ada. Banyak tak ada Okay, so apa yang kita kena buat kalau kata tak boleh nak balance kan? Kamu letaklah nilai A, B, C. Trigonometric coefficient dia tu letak A, B, C, D. Okay. Jadi untuk Aidin, untuk I2, untuk I. Untuk I, dia adalah 2A ya kan? I ni 2A. 2A sama dengan 2D. I. Ni D, 2D. Ni D ya. 2A sama juga dengan 2D. Jadi A sama juga dengan D lah. Okay, untuk I. Okay, kemudian pergi pula O. Untuk O. Kita balancekan kiri dengan kanan bagi sama. So 5A. 5A campur dengan, ni ada oksigen juga, B. Sama dengan belah kanan. Iaitu 2C. 2C. Okey, berarti sampai situ. Kemudian, kita tengok ada apa lagi? Karbon. Karbon. B. B sama dengan C. C. C kan? Ini C. A, B, C, D. Nombor X, Y, Z. Apa-apa pun boleh ya. P, Q, R, S, whatever. So B sama juga dengan C. Ini C karbon tau. Ini C kecil. Ini C karbon. Ini yang ini C kecil. C trigonometric coefficient yang saya letak di sini. Okay, so sekarang kita kena let lah. Let apa-apa pun tak apa. Let apa-apa sebagai satu boleh. Let apa-apa pun tak apa. Nanti dia akan ikut. Let A katakan sama juga dengan satu. So D pun sama juga dengan 1. Okay. B sama juga dengan C ya. Okay. D sama juga 1, A sama juga 1. Dan D pula sama dengan C. So 5 masuk pada equation ni kan. 5, 1 campur dengan B. Okay, katakan kita staykan B. C tu kita ubah. C tu jadi B juga. Jadi 2B lah sini. Sebab B sama juga dengan D. B sama juga dengan C. Jadi tukarkan C ni kepada B. Jadi 2B. Jadi 2B tolak B dengan B kan. B sama juga dengan 2B tolak B. Jadi B sama juga dengan 5. Jadi C pun 5 lah. C pun sama juga dengan 5 lah. Sebab B sama dengan D. Okay. So sekarang equation kita ni. Kita dekat sini. Equation kita ni akan jadi A sama dengan 1. So I. 1 dah letak. 1 tak lepas ni sebagai A. A tu dia digantikan dengan 1. So I2 O5. 1 ada depan ni tak tunjuk. Tak tulis lah 1 tu. Plus dengan B dia adalah 5. 5 CO kan. So pada C dia adalah 5 juga. 5 CO2 plus D 5 apa tadi? 1. I tu. Okay. So buat inspection. Betul tak? I ada 2. So I ada 2. Oksigen ada 5 dan 5. So 10. 5 kali 2, 10. Karbon ada 5. Nampak karbon ada 5. Jadi balance. Boleh tak? Boleh. Kalau kamu menghadapi masalah nak balance equation, kamu letakkan
So commutative coefficient tu sebagai unknown dah. Sebagai unknown, letakkan A ke B, C, D. So commutative coefficient. Lepas tu, you carilah berdasarkan I tu berapa, ada berapa. Buatkan kaitan dia. Untuk I, oksigen dan karbon. I, oksigen, karbon. Macam mana? Boleh Boleh Okay, so dah dapat dah. Tapi itulah nak kena padam ni dah. Salin balik sekejap ni. Samaan dia. Kalau saya pakai slide macam senang sikit. Pakai slide lah. Nampak nak padam. Apa dia punya equation tadi? Membacakan equation tadi tu? I2O5 I, sekejap I 2O5 plus dengan 5CO carbon monoxide kan. Jadi I berapa tadi? 5 I 5 I2 I2 bukan. tak madam I2 je. I2. Jadi 5 I2. Jadi I2 saja kan. I2 plus 5 CO2 okay. Kita punya mass tadi. Mass tadi 80. 80 dengan 28 carbon monoxide. Ini 80 gram. Ini 28 gram. Okey, so sekarang kita nak cari limiting. Kalau kata diberi reaktan dua-dua, kamu kena cari limiting. Okey, so kena tukarkan daripada mass kepada mol. Mol I2 O5. Iodine 5 oxide ni adalah 80.0 bahagi dengan molar mass. Okey, molar mass berapa? I berapa I? Tengok I. Iodine 126.9 26.9 tu. 126.9 kali 2 campur dengan 5 kali 16. So nilai dia 333. Dapat tak? 333.8. So mol dia 239. Okey, ambil 240 lah. 240 mol. Ambil 3 angka bererti. Okey, 0.240. Okey, untuk mol bagi karbon monoksida adalah 28.0 divided by 12 campur dengan 16. 28. 28, so maksudnya dia jadi 1. Okey.
Okay. Untuk kita dapatkan limiting reactant dengan cepat, dan kita perlu juga buat ini supaya nanti kita nak berkadaran tu based on limiting reactant. Jadi kamu buat ratio mol dengan stoichiometry. Untuk I2O5 ini, nilai mol dengan stoichiometry adalah 0.240 tu adalah mol divided by 1 stoichiometry dia, so you dapat 0.240. Untuk carbon monoxide, nilai mol bahagi dengan stoichiometry 1 mol bahagi dengan 5. So nilai dia adalah 0.2. Jadi yang you cari ni ratio dia bukan mol. Jadi kamu kotakkan, takutnya kamu terambil dia sebagai mol. Kamu asingkan dia. Yang mana yang memberikan nilai yang terkecil, maka dengan itu bahan itu sebagai limiting. So carbon monoxide ni sebagai limiting. Ini sebagai excess reactant. Iodine oxide itu sebagai excess reactant. Okey. Jadi kita kena cari, kita dah tahu dah. Maksudnya iodine oxide ni dia sebagai excess reactant. Jadi ini ada excess lah. Ini excess reactant. Excess reactant. Jadi 0.240 ni has excess lah. Ada excess. Tak semuanya bertindak balas. Tapi carbon monoxide dia sebagai limiting. Jadi ini semua completely consumed. Completely habis lah. Semua habis. 1 mol tu completely consumed. Dia semua habis consumed. Completely consumed. Jadi berdasarkan semua, kita kena cari berdasarkan carbon monoxide yang 1 mol ini semuanya habis bertindak balas, berapa iodine oxide yang diperlukan untuk tindak balas. Kita nak cari berapa je daripada 0.2540, berapa aja dia ya bertindak balas. Jadi itu dia punya skema dia macam itulah. Kamu kena cari berapakah iodine oxide yang diperlukan untuk tindak balas. Sebab iodine oxide merupakan excess reactant, jadi kita kena cari berapa aja yang dia bertindak balas. Jadi sebab itu kita buat ratio ni, kita nak cari nilai iodine oxide yang diperlukan untuk tindak balas. Jadi kita buat perkadaran 1 mol iodine oxide memerlukan daripada equation 5 mol carbon monoxide. Jadi carbon monoxide 1 mol ni semuanya bertindak balas, 1 mol carbon monoxide. Jadi kita mencari berapakah iodine oxide yang diperlukan untuk tindak balas dengan semua limiting reactant saja. Limiting kita. That's why kita buat ratio ni. Saya nak cari dah siapa limiting, jadi saya nak based on limiting. Jadi merupakan limiting. Jadi based on limiting, saya mencari berapakah excess reactant yang diperlukan untuk tindak balas. Jadi mol I2O5 yang needed untuk tindak balaskan dengan semua kita punya carbon monoxide adalah 1 kali 1 bahagi 5, iaitu 0.2 mol. Jadi kita nampaklah. Yang bertindak balas hanyalah 0.20 untuk iodine oxide. Iodine oxide hanyalah bertindak balas 0.20 saja. Yang kita masuk awal adalah 0.240. Jadi ada lebihan lah. Kita nak tahu lebihan, kita tolak 2 ni lah. 0.240 tolak dengan 0.20. Okey. Tapi kita bukan nak cari lebihan dia. Kita just nak buktikan yang carbon monoxide ni adalah limiting. Jadi kita buat statement ayat sikit.
Since, dapat ayat saya buat pen lain lah. Highlightkan. Since okay. Iodine oxide given ni, inilah given more than needed ini yang needed hanyalah banyak ni saja 0.2. Given yang dimasukkan awal tu 0.240 So since iodine oxide given more than needed, therefore iodine oxide ni adalah, kamu boleh nampak tak saya punya ni? Boleh. Di bawah tak nampak. Iodine oxide is the excess reactant. Tak muat dah. Therefore, CO adalah limiting lah. Limiting reactant. Macam tu. Itu cara kita nak kita katakan sikit ni. Di bawah ni boleh nampak. Okay. Since iodine oxide given 0.240 given more than needed only 0.20. Jadi iodine oxide tu adalah excess reactant lah. Kita kena tulis macam tu. Kita kena tunjukkan iodine oxide tu adalah excess reactant. Kita cari berapa dia diperlukan dan tunjukkan dia adalah excess reactant. Dengan itu reaktan yang satu lagi tu adalah carbon monoxide tu adalah limiting reactant lah. Kita kena buktikan iodine oxide tu excess reactant, dengan itu carbon monoxide adalah limiting reactant. Boleh faham? Boleh. Okay. Duduk bawah sangat, tak nampak. Okey, jadi itulah tentang limiting reactant. Okay, kita tengok soalan balik. Maksudnya tak sempat dah nak buat. Saya mula nak buat chapter 5 juga. Soalan ni pun dah panjang. Okay. Next one, determine the mass of iodine will be produced. Iodine yang terhasil, produknya tu berapa? So kamu nak based on apa nak cari iodine? Kamu nak based on apa? Kalau nak cari berapa iodine yang terbentuk, Based on limiting reactant. okay, kamu boleh based on limiting reactant. Tengok carbon monoxide. Boleh. Maksudnya kita buat perkedaran lah. Okay. 5 mol carbon monoxide menghasilkan 1 mol iodine. Jadi kalau carbon monoxide kamu 1 mol, jadi berapakah mol iodine yang terbentuk? Kamu boleh buat perkedaran tu. Okay. Tapi ada lagi satu yang lebih mudah. Instead of kamu based on dengan limiting reactant, dia 5 1. Satu lagi adalah apa? Boleh tak saya berdasarkan iodine oxide? Boleh tak saya ambil berdasarkan iodine oxide menghasilkan berapa banyak iodine? Saya nak cari iodine tu saya kira berdasarkan iodine oxide. Boleh tak? Saya berdasarkan excess reactant. Ini budi boleh ke tak? Kamu rasa boleh ke tak? Boleh. Boleh kalau kita ambil yang mana? Adakah saya kena ambil berdasarkan mol yang given?
berdasarkan yang needed. Yang needed. Needed. Kena berdasarkan yang needed lah. Jangan ambil berdasarkan yang given. Sebab given kan ada access. Has access. Kamu kena ambil berdasarkan given. Yang needed. Sorry. Jadi senang juga. Kalau kita berdasarkan ideal oxide ni sebab dia one to one. One to one. Jadi mol iodine yang terbentuk sama dengan iodine oxide yang needed untuk, yang betul-betul needed untuk tindak balas lah. Yang bertindak balas. Tak boleh ambil berdasarkan yang ada excess. Jadi kita dah nampak lah kat sini. Iodine yang form is sama dengan iodine oxide yang needed untuk tindak balas, iaitu 0.20 lah. Kan? Tak payah kira pun tak apa. We just say iodine form, number of mole iodine form equals to the iodine oxide needed, which is 0.20. Boleh? So, nak dapatkan mass, mole iodine form iaitu 0.20 times molar mass iodine. Tadi kan? Berapa tadi molar mass dia? Apa tadi? 126. So 126.9 kan? 126.9 kali 2 molar mass dia kali pula 0.2. So 50.76 lah. So, jawapan dia di sini mestilah determine the mass of iodine which will be produced, iaitu 50.76. Faham tak? Faham. Coba ringkas. Okay. If in the above station only 0.160 mole of iodine produced. Katakan tadi mole tadi, mole theoretically lah mole iodine theoretically adalah 0.2 mole. Tapi dia kata kalau kata hanya 0.16 saja. Experimental lah ni. Experimental. If in the above situation only 0.160 mole iodine is produced. What mass of iodine yang produce sebenarnya dalam eksperimen? So, nak kira ni adalah 0 mole kali dengan molar mass dia tadi. Molar mass tadi adalah berapa tadi? 1, 2. Iodine tadi 1, berapa tadi? I1, 2, 6 kan? 0.9. Kali 2, 253.8. 253.8. 253.8 kali dengan 0.16. So 40. 40.608 gram. What percentage of iodine yang produce? Berapa persen sebenarnya? So, persen yield adalah berapa mass persen yield adalah berapa mass yang kita dapat secara eksperimen divide by mass theory. Bila kita buat calculation tu teori ya. Theoretical yield times 100 bahagi 50.78 kali 100. So lebih kurang 79.96, jadi lebih kurang 80%. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh.
Saya harap kamu boleh dapat sesuatu lah daripada kelas saya hari ini. Jadi kita dah bincang. Kita balancekan equation. Okay. Ya, ada nak tanya apa-apa tak tentang apa yang kita bincang kita tadi? Kita ada yang tak faham? Kita dah buat balancekan equation. Kita dah tengok oxidation state. Kita tengok oxidation state. Cari oxidation state. Kita dah tengok proses oxidation reduction macam mana. Kita dah tahu oxidizing agent, reducing agent. Lepas kita dah buat balancekan equation. Lepas itu kita juga melihat limiting reaction, balancekan equation yang sukar. Kita lihat limiting dan excess factor. Lepas itu kita tengok, kita calculate theoretical yield. Dan kita cari percentage yield. Saya nak tanya apa-apa tak? Tentang ni. Tak ada. Mau faham Faham. Alhamdulillah, faham. Alhamdulillah. Kita ada masa sikit lagi lah. Kalau kita nak tengok 5 pula boleh juga tu. Kita tengok kat mana kita boleh. Chapter 5. Chapter 5. Kita boleh contoh dalam ni kot. Ada calculation sangat. Okey. Okey, nampak semua? Ini chapter 5 pula What is orbital? Anybody? Boleh? What is orbital? Ulang kaji. Kaji balik What is orbital? Orbital is the Three-dimensional space. Three-dimensional Space. Dimensional Space around the space around the nucleus. Whereby the probability of finding electron probability of finding electron the electron is the highest. The electron is the highest probability lah for finding the electron around the nucleus. Buat terbalik pun boleh. Okey, kawasan di mana kamu boleh jumpa elektron around nucleus itu dengan keberangkalan yang paling tinggi. Okay. Draw 3D XY orbital. Macam mana? Ingat, tak kamu macam mana kamu diajar. Kalau saya akan buat axis dulu. Saya buat dalam bentuk X macam ni. Lepas tu kita buat tengah dia. Tengah susah sikit nak buat ni.
Jadikan yang tegak ini sebagai Z. Yang ni nak terbalikkan XY tak apa. Nak pakai sini X, sini Y atau terbalik pun tak apa. Sekarang kita nak buat X dengan Y. Jadi buatkan 2 garis selari X dan 2 garis selari Y. Buat 2 garis selari X. Ini 2 garis selari X. 2 garis selari Y. Jadi dia kurang sama. Dia kurang satu. Okey, macam tu. Macam sikit lah. Jadi, kemudian kamu buatkan loop. Ada pun. Oh, dia tak panaskan ni. Hitam. Merah tu. Okey, buatkan loop di penjuru tu. Tu. Sini. Sini. Di penjuru tu. Ya, sini. Dan kamu gelapkan sikit. Cik je. Kita tak cantik kan. Ini saya mesti saya buat besar sangat. Tak boleh jadi betul. Saya tidak nak draw kat sini lah. So, kamu draw lah the way that it. Okay, lepas tu make sure yang tak ada dalam ni dia kan 3D X, Y kan. So yang tak ada dalam ni adalah Z. Z tu you kena bagi nampak dia punya. Jadi kena bagi nampak. Jadi Z ni. Kita kena bagi nampak. Z tu kena bagi nampak. Itu dia keluar. Faham tak? Dia tebal sangat pula. Maksud saya ni Z ni kena bagi nampak ni. Jadi nampak yang loop tu di belakang sana, di belakang. Dia tembus. Tembus. Boleh ke? Boleh. Benda bagi nampak Z ni. Macam tu saya nampak. Ni loop ni di belakang sana. Boleh buat lah. Boleh buat. Macam tu Okay. Match the following quantum number with its description. Match the following quantum number with its description. Magnetic quantum number M menunjukkan apa? Spatial Atas, bawah? bawah. Bawah. Okay.
special orientation of orbital. Okay. Angular momentum quantum number dikenali sebagai, simbol dia apa? Orbital. Simbol dia L. Angular momentum quantum number. Complete. Number L adalah menunjukkan shape of orbital. Nilai L. Ada tunjuk distribution of electron around the nucleus tu. Shape dia macam mana? Distribution of electron. State Aufbau principle. Aufbau principle state what? Healing of electron. Aufbau principle state dah. Healing of electron. Okay. Healing of electron. In In orbital of lowest energy level Start first. from apa? Start from lower energy level. To higher energy level. Energy levels lah. Maksudnya kita kena mula dengan 1S lah kan. Kita 1S sebab 1S less than 2S 2S, 2P. Jadi kena isikan. Misalnya kalau kita buat electronic configuration of X, kita akan buat 1S2. Lepas tu 2S kan. Lepas tu 2P. Sebab kita masukkan dulu dalam yang lower, lepas tu move up to higher. 2S, okay, ada lagi electron, speed up lagi. 2S, 1S, S orbital boleh muat 2. 2P, P boleh muat sampai 6, etc. Macam tu. Tu Aufbau. X2 minus has 36 electron. State number of electrons and number of proton for X. Apa? Electron 36. Elektron untuk X2 minus ada 36 elektron. Jadi kalau atom 34. 34 lah Jadi X sekarang number of electron for X adalah 34 lah. Bila dia 36 ni apa dia dah receive tu? When dia dah receive 2 electron. Sebab tu jadi 6. Bila dia receive 2 electron, dia jadi anion X2 minus. So dia dah receive 2 electron, tu yang jadi 36. Okay. Jadi kalau atom, kamu kena buang balik lah. Tinggal 34 Jadi number of electron 34, number of proton pun 34. Jadi simbol X ni dia adalah X34 lah proton. Okay, write electronic configuration of X. So kita mula dengan ikut Aufbau kan. 1S2, 2S2, lepas 2S, 2P, 6, 3S2, kan. 3P6, okay, dah berapa dah? 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, okay. 3P6 lepas 3P, lepas tu 4S 4S2. kan. Okay, 4S letak 2, patah balik, bubuh 3D. 3D berapa? 10. Ini dah 10. Ini 6, 7, 8, 10. Ni akan jadi 10, 20. So ni 30 lah. 30. 4S2, 3D10. Baru 4P. 4P2. So, 34. Ya. 6, 7, 8, 9, 10, 30. 4. 4P. 4. 34 kan? 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 3S2, 3P6, 4S2 ni 10. Ini 10 juga, 30. Jadi 34. Jadi 4P4 lah Okay, betul. Lepas tu kalau write orbital diagram. Kalau write orbital diagram, maksudnya kita kena buat kotak-kotak itu.
Nah, macam okay. Set soal permukaan. Okay. Stop recording Okay. Bye.